Sayyidina Muhammadin asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Yang dihormati lagi disegani Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz. Terima kasih Ustaz kerana sudi meluangkan masa pagi Sabtu yang cuti ni bersama dengan kami, jemaah pecinta ilmu Gemenur Iman. Yang berusaha lagi berdedikasi Hajah Nur Seniati Mansur beserta barisan takbir urus Gemenur Iman yang bermujahadah demi penganjuran kuliah-kuliah di platform Google Meet Nur Iman ini yang sangat saya alu-alukan lagi kasihi hadirin pecinta ilmu dan pengifak istiqamah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah bertemu lagi kita pada pagi Sabtu hari ke-14 dalam bulan Syakban bagi tahun 1445 bersamaan 24 Februari 2024 yang berbahagia ini, yang juga adalah hari putih dan juga kita bakal akan menyambut hari nisfu Syakban pada lepas maghrib nanti bagi mengimarahkan halaqah ilmu dalam kuliah duha Gemenur Iman dengan pengisian menarik sempena meraihkan kedatangan nisfu Syakban pada malam ini dengan tajuknya Kemuliaan Nisfu Syakban bersama Al-Fadil Major Haji Muhammad Naim bin Haji Ahmad Al-Hafiz yang disegani. Baiklah, kita teruskan penjelajahan kita di Taman-Taman Syurga pada pagi ini dengan membuka majlis dengan bacaan Ummul Quran bagi memohon keberkatan dan kelancaran majlis pada pagi yang berbahagia ini. Saya dengan penuh rasa hormat memohon dan mempersilakan Al-Fadil Ustaz sekaligus memulakan pengajian kita di halaqah ilmu pada pagi barokah ini. Falyatafadhal maskura ya Ustaz. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبعد. Semati Puan Moderator kita pada pagi ini, Puan Adi ya. Saya tak tahu nama, tengok ada nama Adi ya. Irma atau Adi? Puan apa? Adi Irma. Adi Irma. Puan Adi Irma. Jangan lupa juga kepada Bonda Puan Rosniati Mansur selaku pengurusi GNI, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan, muslimin dan muslimat ini kasih sekalian. Alhamdulillah, syukurillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas ruang dan peluang yang Allah berikan pada kita pada pagi-pagi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini mendatangkan rahmat dan kasih sayang Allah, dan bersurainya nanti mendatangkan keampunannya, redha-Nya, kasih sayangnya yang tiada bertepian kepada kita sekalian di dunia hingga ke syurganya nanti insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pagi ini sambil-sambil kita sarapan pagi, sambil-sambil kita tengah makan cokodok, sambil-sambil kita tengah menyorok, sambil-sambil kita tengah sarapan, insya-Allah dengarlah telatah ataupun buat bicara kita pada pagi ini. Kita nak cerita berkenaan dengan kemuliaan malam nisfu Syakban. Kemuliaan malam nisfu Syakban. Kalau kita tengok dari sudut pandangan agama kita dengan bulan Syakban ni, bulan Syakban adalah merupakan di antara bulan yang agung dalam syarak kita ni. Bahkan Rasulullah SAW memperbanyakkan ibadah pada bulan ni. Nabi cukup banyak ibadah dia dalam bulan Syakban. Nabi mempertingkatkan amalannya di dalam bulan Syakban. Nabi memperkasakan amal ibadahnya di dalam bulan Syakban. Jadi bermaksud bulan ini adalah bulan ibadah. Apatah lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Lebih-lebih lagi lah ya. Bahkan
Disunatkan bagi kita untuk mempertingkatkan amalan dan ibadah kita sepanjang yang disebut di dalam hadis yang sahih. Ada hadis sahih mengatakan untuk kita memperbanyakkan amal ibadah dalam bulan Sya'ban ni. Dalam keadaan yang sama, terdapat beberapa hadis yang menceritakan akan kelebihan malam nisfu Sya'ban. Ada juga hadis-hadis yang menceritakan malam nisfu Sya'ban. Antaranya satu hadis daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahin." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebut sesungguhnya Allah SWT melihat pada malam nisfu Sya'ban kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Gua dengar ni. Maksudnya malam nisfu Sya'ban, malam ni. Sekali azan maghrib Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dah mula dah. Allah mengampuni manusia-manusia semua di dalam malam nisfu Sya'ban. Tapi persoalan, bila Allah nak ampun, takkan dia nak ampun dosa kita waktu kita tengok TV? Kan? Takkan dia nak ampun dosa kita sewaktu kita tengah apa? Kita duduk tengah tengok bola. Takkan dia nak ampun kita dosa kita waktu kita dalam keadaan duduk tengah lembah haram? Kena tau waktu tu Allah nak ampun dosa kita? Tak kena. Dia mesti dalam keadaan kita sedang tunduk kepada dia. Dia mesti dalam keadaan kita jadi manusia yang sedang beribadah. Baru kena kita minta ampun dekat Allah dalam masa yang sama, Allah ampun dosa kita sewaktu kita baca Quran. Kena. Kita diampuni dosa ketika mana kita sedang berada di masjid. Kenalah dengan tempatnya. Kita diampun oleh Allah Taala sewaktu kita berada dalam majlis ilmu. Kena. Jadi maknanya bagi bersesuaian lah. So, dalam keadaan tersebut, kita kena faham dan kita kena amati bahawasanya malam nisfu Sya'ban ini bukan malam yang biasa-biasa. Malam yang dituntut untuk kita melakukan ibadah kepada Allah SWT dengan sebab amalan-amalan tersebut menjadikan kita dekat diri dengan Allah SWT. Baru kena dengan keampunan Allah tu. Baru kena dengan status yang dianjurkan oleh baginda Nabi SAW untuk Allah mengampuni dosa kita. Barulah sesuai dengan apa yang kita alami. Allahu Akbar. Kan? Barulah seronok. Barulah sesuai. Kan? Ni malam nisfu Sya'ban pergi tengok konsert. Konsert pula Metallica. Allah nak ampun, dah dapat dosa lagi. Dia kata aku baru nak ampun, dia buat dosa lagi, macam mana ni? Itu jadi masalah. Jadi dalam keadaan tersebut, biarlah kita jadi manusia yang senantiasa diampuni oleh Allah SWT. Cuba tengok lagi hadis Nabi yang lain. Nabi SAW bersabda, "Inna Allah Ta'ala yanzilu laylatan nisfi min Sya'bana ila sama'id dunya fayaghfiru li aksara min adadi sya'rin ghanamin kalbin." Tu dia. Hadis ini hadis apa ni? Hadis ini adalah hadis yang munqati'. Dia kata apa? Sesungguhnya Allah SWT turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban kemudian mengampunkan sebanyak bilangan bulu kambing pengawan. Dia banyak bulu kambing. Maknanya Allah ampun dosa sehabis-habis, sebanyak-banyak mungkin yang ada pada diri kita. Allahu Akbar. Poin yang pertama kita dapat tahu kelebihan malam nisfu Sya'ban, malam keampunan Allah. Kena ingat tu, malam keampunan Allah. Allah turun langit ke dunia. Bukan maksud Allah ni tak ada di dunia, ada. Bermaksud apa? Allah cuba dekatkan diri dengan hamba-hambanya, lalu dia nak ampun dosa. Allah dekatkan dirinya dengan makhluk-makhluknya untuk mengampuni dan merahmati hamba-hambanya. Itu maksudnya. Bukan Allah turun ke langit dunia tu, turun tengok macam tu. Dia memang dah dekat dengan kita dah. Cuma bila dalam bulan Sya'ban ni, ada tak perkara-perkara yang kita buat sesuatu perkara baru Allah dekat? Ada. Contohnya kita berdoa, kita sebut nama Allah, Allah dekat dengan kita. Wa iza sa'alaka ibadi fa inni qarib. Apabila kita sebut nama Allah, Allah dekat dengan kita. Betul, dengan sebab kita sebut nama Allah tu baru Allah dekat.
Tetapi bulan Sya'ban ni tak sebut nama Allah pun. Tetapi Allah dekat dengan kita, dia nak ampun dosa kita. Allahu Akbar. Ini kelebihan bulan malam nisfu Sya'ban. Nisfu tu apa nisfu? Orang sebut Ahmad Nisfu. Saya dengar tak nama Ahmad Nisfu? Ahmad Nisfu tu maksudnya apa? Nisfu tu apa? Nisfu tu setengah. Nisfu tu setengah. Kalau penuh dia panggil kamil. Kalau penuh dia panggil kamil ataupun tam. Tam maksudnya penuh. Kamil maksudnya penuh. Nisfu maksudnya separuh. Nisfu di dalam bulan Sya'ban maksudnya pertengahan bulan Sya'ban. Yang ini berapa bulan? 15 hari bulan. Macam tu, faham. Ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan perempuan muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Kemudian, hadis daripada Abu Sa'labah radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda. Cuba dengar hadis yang lain pula. Hadis ni dia kata apa? In iza kana lailatan nisfi min sya'bani attala Allahu ila khalqihi fayaghfiru lil mu'min wa yumli lil kafirin wa yada'u ahlal hiqdi bihiqdihim hatta yad'uh. Apabila tiba malam nisfu Sya'ban, Allah melihat kepada makhluknya, kemudian Allah SWT mengampunkan orang yang beriman serta mengabaikan orang yang kufur dan membiarkan orang yang dengki dengan dengkinya sehingga mereka itu meninggalkannya. Tu dia. Maksudnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosa orang-orang yang beriman serta mengabaikan orang yang tak beriman. Termasuk orang yang dengki. Allah biar. Dengki kan? Biar. Tak beriman? Biar. Aku hanya merahmati dan mengampuni orang yang percaya dengan aku saja. Nampak? Masih lagi berbicara dengan keampunan. Masih lagi berkelebihan dengan keampunan di malam nisfu Sya'ban. Kan? Jadi dalam keadaan tersebut dapat kita faham bahawasanya malam nisfu Sya'ban ini adalah malam keampunan Allah buat hamba-hambanya sebanyak-banyak mungkin yang Allah akan ampunkan dosa hamba-hambanya. Sebab apa malam nisfu Sya'ban, Ustaz? Orang tanya pula. Sebab apa? Kenapa tak malam lain? Sebab apa malam nisfu Sya'ban? Sebab Allah nak bersihkan diri kita sebelum masuk Ramadan Al-Mubarak. Bersihkan dulu. Bersih. Cuba tengok. Nabi SAW sebelum dia nak bertemu dengan Allah dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Allah bersih tak hati Nabi? Bersih. Belah ni, belah jantung Nabi ni, belah dada Nabi, basuh hati Nabi. Sebab nak pergi jumpa Allah SWT. Kita dalam bulan Sya'ban, Allah bersihkan dosa kita, jadi dia masukkan kita ke dalam bulan Ramadan. Masya Allah. Nampak? Dia punya signifikan ataupun hubung kait dia tu ada kena-mengena di dalam bulan Sya'ban yang akan kita tempuhi di dalam malam nisfu Sya'ban pada malam ni. Macam tu. Kemudian, daripada Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu bahawasanya Nabi SAW bersabda. Nabi kata apa? Ya Allahu ila khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'bana fayaghfiru li jami'i khalqih illa li musyrikin aw musyahid. Ni pun sama. Allah sudah melihat makhluknya pada malam nisfu Sya'ban kemudian mengampunkan semua makhluknya kecuali orang yang syirik dan juga orang yang bermusuhan. Jadi Allah tak ampun. Siapa dia suka bergaduh dengan orang, Allah tak ampun dosa dia. Yang suka syirik Allah, Allah tak ampun dosa dia. Jangan syirik, jangan bermusuhan. Allah tak ampun dosa kita. Tapi macam mana Ustaz, kita orang bergaduh sekarang ni Ustaz? Minta ampun balik. Tak lagi call. Contohnya call apa? Kita call siapa? Kita call. Cik, kita orang minta ampun ya, itu bulan lepas kita gaduh kan. Alah, tak ada apalah, kerja. Aku pun suka gaduh dengan kau. Okay, tak apa. Jadi maknanya minta ampun balik lah dengan dia. Minta ampun balik. Hari ni minta ampun. Kalau ada buat salah dengan siapa-siapa buat dengan suami. Yang minta maaf dengan you, ya semalam I gaduh dengan you. Semalam I merajuk dengan you. Betul nak buat apa? Minta ampun lah ya. Minta ampun balik dengan suami dia. Semalam I tak angkat call you. Semalam I block nombor you. Block nombor suami. Block nombor suami. Pasal apa pergi block nombor suami? Nanya kawan tu. Seolah-olah macam hilang
Hilang apa? Hilang arah. Janganlah buat macam tu. Minta ampun, minta ampun, minta ampun. Masuk bulan Ramadan pun minta ampun, minta ampun. Raya minta ampun, minta ampun. Menangis. Lepas tu buat balik. Buat balik perangai. La ilaha illallah, sabar je. Tak baiklah macam tu. Cuba konsisten sikit. Kadang-kadang macam tu kan, orang perempuan kadang-kadang macam tu kan. Contoh ini bukan orang perempuan dalam ni lah, ni orang perempuan belah-belah Negroston. Negro, orang perempuan negro, yang hitam-hitam, kulit hitam kan. Dia kalau masak tu dia tak konsisten. Kalau dia masak sedap, sembulan tu sedap. Tiba-tiba dia main angin dia, terus tak sedap. Ilah sabar. Yang tu orang negro. Tu orang negro. Tu bukan orang mana-mana, ni orang negro. Lepas tu kan, dia baik dengan suami dia, tiba-tiba dia belok suami dia. Asal belok? Belok sebab merajuk dengan suami dia. Suami dia macam indah tak indah dengan dia, dia belok tangan kuat. Senang geram aku budak ni. Masak tengah marah, pedas lebih. Tu dia. Jadi contoh namanya sekalian, minta ampun. Sebab malam ni Allah nak ampun dosa kita. Jadi minta ampun siang hari. Minta ampun. So malam ni memang faham betul-betul. Kalau GNI buat program, duduk dalam GNI. Kalau GNI dah penuh, duduk lagi dalam GNI. Jadi maknanya apa? Ramaikan orang di dalam GNI untuk dengar kuliah malam ni. Kalau ada kuliah malam ni, ada kan malam ni. Jadi teruskan. Kalau tak nak dengar secara online, pergi fizikal, pergi masjid, pergi surau yang ada majlis ilmu. Memuliakan dan mengimarahkan malam keampunan yang Allah sediakan keampunan kepada hamba-hamba. Duduk dalam majlis ilmu. Cuba malam ni buat canggih sikit. Bawa buku. Canggih lah sikit. Ni tak canggih ya. Syek-syek pergi dengar lentok je sama je. Kepala macam tak ada je tunduk. Tunduk tu kepala tak nampak. Tunduk sungguh. Sampai orang belakang tak nampak kepala dia. Tunduk sampai ustaz tu habis kuliah. La ilaha illallah, sabar je kan. Macam manusia kan. Baik dia tunduk, kalau dia melentang terus, lena terus depan ustaz tu, tak jadi sakau ustaz tu. Tak jadi sakai ustaz tu. Jadi janganlah macam tu. Naya ustaz tu punya mental dia kan. Torture mental tu nama dia. Jangan buat macam tu ke orang. Kemudian hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Cuba tengok. Daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia kata apa? Yanzilullahu azza wa jalla lailatan nisfi min sya'bani ila sama'i dunya fayaghfiru li kulli nafsin illa insanan fi qalbihi syahnan awil musyrika billahi azza wa jalla. Allah Ta'ala turun ke langit dunia pada malam nisfu Sya'ban, kemudian mengampunkan setiap yang bernyawa kecuali orang yang ada dalam hatinya permusuhan dan juga orang yang syirik. Maksudnya apa? Maksudnya orang siapa-siapa yang bernyawa semua Allah ampunkan dosa. Kecuali Allah tak ampunkan dosa orang yang syirik dan orang yang bermusuhan. Allah tak ampun. Yang lain semua Allah ampun. Yang bernyawa, asal dia bernyawa, semua Allah ampun. Tu baiknya Allah tu. Dia bagi betul bonus vaganza kepada manusia. Dengan keampunannya, dengan keredaannya. Bagi semua kepada orang. Allah Akbar. Baiknya Allah. Dia tawar, dia apa? Dia bagi tawaran hebat kepada hamba-hamba. Dia nak hapus buang semua dosa. Tengok-tengok mati malam nisfu Sya'ban. Masya Allah, lagi bagus. Akbar. Hebat benda-benda ni lah yang menjadi apa? Menjadi kekuatan kepada kita. Okey. Di dalam hadis-hadis yang kita bacakan tadi, maka kita dapat kaitkan di dalam kehidupan kita. Bab syirik, okey. Boleh huraikan bab syirik. Syirik ni mempersekutukan Allah. Maknanya memperduakan Allah. Orang yang syirik ni orang yang sembah berhala, syirik. Orang yang syirik ni di dalam percakapan dia ada unsur-unsur kesyirikan. Contohnya dia percaya kepada benda yang lain yang ada kuasa selain daripada Allah, syirik. Orang yang ada di dalam i'tiqad dia. Syirik ni boleh melibatkan 3 elemen. Kata-kata, i'tiqad dalam hati, perbuatan dia.
Contohnya kata-kata, dia tak percaya dengan Quran, syirik. Kemudian apa? Dia percaya ada kuasa lain selain daripada Allah, syirik. Hati percaya bahwasanya ada kuasa lain selain daripada Allah, syirik. Hati percaya ada kuasa lain yang boleh membuatkan segala-galanya untuk mendapatkan sesuatu benda yang dihajati, syirik. Perbuatan sendiri yang menterjemahkan apa yang dalam hatinya, dia pergi sembah tok pekong, dia pergi sembah bahala, dia pergi sembah pokok, dia pergi sembah burung, dia pergi sembah rimau, dia pergi sembah gajah, syirik. Tu syirik 3 tu. Syirik di dalam hati, syirik dalam perbuatan, syirik di dalam kata-kata. 3 jenis. Macam tu. Jadi jangan terlibat benda-benda syirik di dalam kehidupan kita. Okay. Jangan percaya selain daripada Allah. Percaya hanya Allah. Dia kata apa? Kita dituntut pada malam ini untuk memperbanyakkan berdoa kepada Allah. Malam ni kena banyak doa. Banyak doa. Malam ni kena banyak doa gila-gila. Bukan doa gila-gila. Doa kena banyak-banyak gila. Itu bahasa orang muda tu kan. Jadi maksudnya kena memperbanyakkan doa sungguh-sungguh. Maksudnya begitu. Maknanya kena banyak doa sungguh-sungguh. Sebelum ni baca doa. Sebelum ni baca doa. Kejap je. Tak sampai seminit habis. Hari ni, malam ni 20 minit. Macam. Ya Allah. Ya Allah. Tolong Allah. Oh ya Allah. Bless me. Bless me. Bless me. Ya Allah. Selamat aku. Selamat aku. Minta ke Allah macam-macam malam ni. Ya. Minta ke dia. Minta panjang umur supaya sempat bertemu dengan bulan Ramadan. Minta jadikan Ramadan kali ini Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna. Minta bagi sihat. Minta bagi panjang umur. Minta panggil. Sebab tu orang dulu-dulu, tok-tok guru dulu lama-lama, mereka suruh baca Yasin 3 kali malam ni. Ni cerita orang dulu-dulu ni. Sebab apa yang boleh timbul baca Yasin 3 kali pada malam ni? Sebab apa? 3 kali baca Yasin tu akan cukup masa di antara Maghrib dan Isyak. Sebab tu dia suruh isi. Maknanya di antara Maghrib dan Isyak tu nak isi apa? Takkan nak isi zikir satu, nak baca Yasin sekali je. Ulama kata baca Yasin 3 kali. 3 kali tu rupa-rupanya cukup di antara masa. Lebih kurang 40 minit tu. 40 minit tu cukup untuk baca Yasin 3 kali. Ulama bijak. Dia memikirkan pengisian di malam nisfu Syaban. Lalu dia kata, okey, malam Yasin yang pertama kita baca kerana minta Allah panjangkan umur kita. Sama. Yasin yang kedua kita minta Allah kekalkan iman dalam hati kita. Yasin yang ketiga kita minta ke Allah tunaikan hajat-hajat kita. Betul tak? Salah tak? Tak salah jawapannya. Cuma ada yang kata salah dari sudut konteks pemikiran dia. Dia kata, Nabi mana ada baca Yasin 3 kali? Memanglah tak ada Nabi baca Yasin 3 kali. Tetapi ulama-ulama ni dia cerdik. Dia kata, nak isi di antara Maghrib dan Isyak tu, baca Yasin 3 kali. Cukuplah, penuhlah masa tu. Nak bagi penuh masa tu je. Tu cerita dia. Jadi janganlah salah. Janganlah kita fikir di bahagian yang salah. Fikir dari sudut kelogikan dan kemanfaatan masa yang nak diisi di dalam Maghrib dan Isyak. Takkan nak meratib la ilaha illallah sampai 20,000 kali. La ilaha illallah. Awal lagi. La ilaha illallah. La ilaha. Awal lagi. La ilaha illallah. Takkan macam tu. Boleh juga macam tu. Tetapi larat ke? Lebih baik baca Quran. Sebab tu nak dipilih pula Al-Quran surah apa nak baca, maka ulama kata, tok-tok guru dulu kata, baca Yasin je lah 3 kali, ulang 3 kali. Sebab yang tu sajalah yang fasih pun, yang tu sajalah yang dengar butir sikit pun, yang tu sajalah yang dengar betul sikit pun. Baca surah lain tak betul entah ke mana, baca Yasin sajalah yang betul. Betul ya? Itu baca Yasin. Kan? Itu logiknya. Okay. So ada yang kata salah. Janganlah macam tu, kesian kat orang yang nak baca. Janganlah kata bid'ah, kan. Kawan tu baca Quran, dia bukan baca mentera 1001 malam, kan. Dia baca Quran, dia baca qalbul Quran, dia baca Yasin, hati Al-Quran. So biarlah dia nak baca daripada dia tak baca langsung macam hang, kan. Geram aku.
Panas hati lah ya Allah. Orang nak buat baik pun zaman lah ni susah kan. Semua nak kena tengok dia betul ke tak betul. Ya. Allahu Akbar. Sabar je lah. Untuk itu tidak dinafikan bahawa pada malam tersebut mempunyai kelebihan dan padanya terdapat keampunan serta penerimaan yang khusus bagi yang memohon ampun dan yang berdoa. Disebabkan itu, Imam Asy-Syafi'i mengatakan sesungguhnya berdoa pada malam itu, pada malam nisfu Syaban adalah mustajab. Maksudnya malam nisfu Syaban adalah doa yang mustajab. Waktu yang mustajab. Cuba kita perhati elok. Di dalam pusingan hari kita, pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam, ada waktu-waktu, bulan-bulan, hari-hari yang mustajab. Betul tak? Doa mustajab ni dia banyak elemen dia. Kalau kita fikir berkenaan dengan tahun yang mustajab, di zaman Nabi SAW. Itu paling mustajab. Kalau kita fikir bulan yang mustajab, bulan Syaban, bulan Ramadan, bulan-bulan haram. Itu semua bulan yang mustajab. Kalau kita fikir hari yang mustajab, hari Jumaat mustajab. Hari Arafah mustajab. Hari apa lagi? Hari Raya, 2 hari Raya mustajab. Itu hari apa lagi? Hari apa? Bukan hari Lebaran. Hari Lebaran. Hari Lebaran nak raya makcik. Hari apa mustajab? Hari Jumaat mustajab. Jadi maknanya kalau kita ikut hari. Kalau ikut masa pula masa. Subuh mustajab. Kalau ikut duha mustajab. Kalau ikut malam hari ketika mana manusia sedang nyenyak tidur mustajab. Kalau ikut bulan, iaitu bulan Syaban. Kalau ikut hari dan malam, iaitu malam nisfu Syaban. Jadi maknanya banyak hari-hari yang ada mustajab padanya. Okey. Begitulah ya. Kita kena fikir macam tu. Jadi maknanya malam ni adalah malam keampunan dan malam doa mustajab. 2 dah dapat. Okey, terus. Kemudian disebabkan itu, Imam Syafi'i kata malam ini adalah malam nisfu Syaban, malam yang mustajab. Mesin tadi Ustaz, 1-3. Lagi ya. Jadi di dalam hadis ini juga menunjukkan keampunan Allah amat luas. Antaranya firman Allah SWT di dalam Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Sehinggalah aku berkata kepada mereka, pohonkanlah ampun kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya dia adalah maha pengampun. Allah suruh kita minta ampun kepada dia. Allah kata apa? Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Allah kata mintalah ampun kepada Allah sebab dia maha pengampun. Dia maha penyayang kepada hamba-hambanya. Mintalah dekat Allah, Allah kata. Jadi, bulan kelebihan dalam bulan Syaban ni, kita kena banyak minta ampun ke Allah. Minta ampun macam mana? Sebutlah dosa kita. Ungkitlah dosa kita. Sebut. Ya Allah, aku minta maaf kepada Engkau, ya Allah. Aku lalai banyak. Aku tak baca Quran pun hari-hari, ya Allah. Tapi aku selalu dengar orang baca Quran. Tapi aku nak baca Quran, aku rasa bersalah. Ampun dosa aku, ya Allah. Aku buat sunnah Nabi, buat halal balai. Kadang-kadang aku buat, kadang-kadang aku tak buat. Aku malas, ya Allah. Ungkitlah kata. Ya Allah, aku selalu tengking-tengking suara kat anak-anak aku. Kesian anak-anak aku. Dia tak tahu dia bersalah ke tak. Kadang-kadang dia dengar, kadang-kadang dia tak dengar. Kadang-kadang aku pergi cubit telinga dia, ya Allah. Sebutlah, sebut. Jadi sebut dekat Allah. Sebut dekat Allah ya. Sebut dekat Allah apa kesalahan kita. Kan? Sebut yang tu. Okey. Kemudian, bahkan kata, kemudian, daripada hadis, kita tengok hadis juga. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda. Cuba tengok hadis sahih. Tuftahu abwabul jannah yaumal isnain wa yaumal khamis. Fayaghfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi shahna'a. Fayuqal anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Anziru hadzaini hatta yastaliha. Cuba dengar hadis Nabi. Nabi kata apa?
Sesungguhnya pintu-pintu syurga pada hari Isnin dan Khamis, maka diampunkan setiap hamba yang tidak syirik kepada Allah. Maknanya pintu syurga ni buka hari Isnin dan Khamis. Sebab tu kita puasa Isnin dan Khamis. Sebab apa kita puasa Isnin dan Khamis? Sebab apa? Sebab kita nak masuk syurga. Sebab kita nak minta Allah ampun kita. Jadi hari Isnin dan Khamis kita puasa supaya kita dimasukkan ke dalam syurga dengan redha Allah. Pintu tengah buka, Allah tengah cari hamba-hamba ni. Tengok-tengok ada hamba dia yang puasa. Masya Allah. Tengah berkorban nyawa, tengah berkorban keringat, pernah berkorban tenaga untuk Allah puasa tu. Dia bukan ada puasa untuk lain. Dia bukan puasa untuk Perdana Menteri. Dia bukan puasa untuk Sultan. Dia bukan puasa untuk Menteri Besar. Dia puasa tu untuk Allah. Lillahi ta'ala. Tengah Allah buka pintu syurga Isnin Khamis, dia puasa. Agak-agak dia nak apa? Dia nak syurga. Kan? Macam tu. Jadi dia pun puasa, muka letih. Kenapa cik? Cik puasa. Tak payahlah tunjuk muka letih tu. Tak payahlah tunjuk muka letih tu. Ya Allah, dia tunjuk muka skopeng dia. Kenapa cik? Senyap nampak? Cik puasa. Tak payahlah buat muka sedih puasa. Puasa sepatutnya kena kuat. Bukan puasa ni untuk kita nak gambarkan kita ni letih. Tak. Puasa sepatutnya kuat. Cuba tengok peperangan Khandaq. Puasa. Peperangan Badar. Puasa. Menang Islam. Kan? Walaupun 313 saja tentera Islam. Menang. Masya Allah. Kan? Perang apa tu? Perang Badar. Berlaku bila? Dalam bulan Ramadan. Kan? Tiba-tiba kita puasa buat lembek. Apa tu? Puasa. Kan nak cakap puasa. Ya Allah, sabarlah ya Allah. Geram tengok kan. Cuba tengok Allah kata, Nabi kata, setiap hari Isnin dan Khamis maka diampunkan setiap hambanya yang tidak syirik kepada Allah Ta'ala dengan sesuatu kecuali bagi orang yang antara dia dan saudaranya saling bermusuhan. Orang yang bermusuhan Allah tak ampun dosa. Hari Isnin Khamis Allah buka pintu syurga, Allah ampun dosa hamba-hamba. Kecuali orang yang syirik, Allah tak ampun dosa dia. Dan orang yang saling bermusuhan. Lalu dikatakan, tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Tangguhkanlah dua orang ini sehingga mereka berdamai. Allah kata apa? Ada orang yang duk bergaduh ni, tangguh sat. Jangan ampun lagi. Biar lu. Oh, tak minta ampun lagi, tak maaf lagi. Biar. Nanti. Dia KIV dulu. KIV. Jadi dia tertunggu. Dia waiting list. Dia waiting list untuk nak mendapat keampunan. Tunggu. Orang lain dah ampun dah banyak ni. Semua dah ampun dah. Semua kosong. Tengok. Dia ni. Ini KIV. Hang sana. Sabar lu. Hang bergaduh lagi kan? Bergaduh sungguh-sungguh. Gaduh sungguh-sungguh. Nanti dah baik, aku ampun. Saya tengok besok dia baik. Assalamualaikum Ji, minta maaf Ji, salah saya Ji. Tak apalah, halal lah, kosong-kosong. Allah kata aku ampun balik dosa dia. Dia. Jadi kalau dia minta ampun, Allah pun ampun dosa dia berdua. Gitu. Lalu dikatakan pula, tangguhkan dua orang ni sehingga mereka berdamai. Sehingga mereka berdamai, barulah Allah ampun dosa mereka. Cuba tengok Allah SWT tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempunyai sifat dengki, dan Allah SWT akan membiarkan mereka ini sehingga mereka meninggal sifat tersebut. Sifat dengki ini juga boleh digolongkan dalam golongan orang yang bermusuhan. Terdapat sebuah hadis yang melarang kita daripada sifat dengki, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Jadi maknanya jangan ada sifat dengki sesama manusia. Okey. Cuba tengok hadis Nabi. Telah berkata Imam Al-Syafi'i. Cuba dengar Imam Syafi'i kata apa ni? Doa mustajab adalah pada 5 malam. Ni kelebihan malam. Malam ni ada 5 malam yang ada kelebihan. Cuba tengok. Doa mustajab adalah pada 5 malam, iaitu malam Jumaat. Malam Jumaat makbul. JNL buat apa malam Jumaat? Baca Yasin. Lepas tu kuliah. Maknanya diisi dengan malam Jumaat tu dengan bacaan Yasin, tahlil, doa selamat dan kuliah. Betul? Bagus. Masya-Allah. Kemudian malam Al-Adha. Apa maksud malam Adha? Malam Hari Raya Adil Adha. Malam tu bagus Kita bukan malam tu kita duk fikir nak sembelihkan. Aku nak asal pisau malam ni. Asal pisau.
Bukan macam tu. Malam raya Aidiladha, malam untuk doa kita mustajab, Allah ampun dosa kita. So malam tu elok-eloknya minta ampun kepada Allah. Bertakarub dengan Allah Taala. Allahu Akbar. Lo apa yang belum masak lagi, duk fikir nak masak apa besok. Besok nak buat daging rendang ke, daging tetel ke, daging apa ke besok. Kan? Dia fikir. Buat daging apa ni? Nak buat bergedil ke, nak buat berdegil ke, nak buat apa ni? Dia fikir. Malam-malam raya macam tu. Daging dendeng ke, kan? Dia nak buat apa? Jadi dia fikir. Malam tu baru dia fikir. Saya lah fikir. Malam tu patutnya minta ampun ke Allah. Okey. Yang pertama malam Jumaat, yang kedua malam Adha, yang ketiga malam Al-Fitri. Malam Hari Raya Aidilfitri. Kita malam Hari Raya kita buat apa? Selamat Hari Raya. Kita duk apal lagu. Kita duk depan TV, kita duk apal lagu sambil makan kuih samprit. Teruklah orang Melayu ni. Orang Melayu ni memang lalai lah orang Melayu ni. Malam raya dia duk pasang lagu raya tu dari pagi sampai ke malam. Selagi tak habis takbir, selagi tu lagu raya berkumandang. Hebat tu. Sesuci. Nanti lagi mampu. Macam lah, ya Allah. Sabar orang Melayu ni. Orang Melayu ni memang teruk lah. Kan? Orang Melayu ni. Dia sambil-sambil pasang lansir, sambil-sambil dengar lagu raya. Duhai bonda, duhai ayanda. Sambil pasang lansir. Yang dia. Allah Akbar, sabar lah orang Melayu. Orang malam raya minta ampun ke Allah, bertakarub dengan Allah. Dia malam raya duk buat ketupat, duk anyam ketupat, duk membawang, duk masak macam-macam. Ya Allah, sabar. Tak boleh ke Ustaz? Boleh. Tetapi jangan dilupakan kelebihan malam raya. Malam raya apa-apa pun tolong ingat ibu-ibu. Ingat sampai mati. Ingat sampai mati. Saya sebut ni, lepas ni saya tak sebut dah. Apa dia? 2 malam raya ni tolong hidupkan 2 malam raya supaya hati kita tak dimatikan di hari manusia dimatikan hati mereka. Hidupkan 2 malam raya. Maknanya apa? Solat tahajud jangan tinggal. Yalah, malam tu dah penat. Buat lansir, gubah sofa, ubah apa? Ubah dia panggil apa? Susun atur tu panggil apa? Ubah apa panggil? Decoration. Masya Allah. Dia ubah decoration. Dia ubah. Question ni duduk kat sini. Bila malam raya dia ubah. Tak eloklah question ni sini. Kita letak kat dapur. Dapur dah tak. Apa benda weh. Jadi maknanya decoration dia duk fikir decoration dia tu dia duk ubah. Dia duk plan sesuatu. Yang plan tu bukan pak dia. Yang plan tu siapa agak-agak? Ni ya. Ni orang dalam ni yang ramai ni. Yang dalam ramai ni. Kan? Lepas tu masuklah orang-orang tetamu datang besok kan. Tetamu datang kau. Amboi pa, rumah kau dah berbeza sekarang ni. Dulu tengok sempit, sekarang nampak luas. Memanglah luas, kursi semua letak ke dapur. Allah Akbar. Ada yang dah dekor dah hari ni. Masya Allah, yang ni bagus. Dia dah siap-siap dah hari ni, dah siap dah ubah-ubah dah. Nanti masuk bulan Ramadan dia tak fikiran tu. Ada setengah orang bulan Syakban ni dia dah bubuh dah, lansir baru dah bubuh dah. Lampu-lampu lilap semua tu semua dah gantung dah kat luar. Nanti masuk bulan Ramadan dia petik je. Kan? Macam-macam orang kan. Macam-macam pula. Macam-macam jenis manusia yang ada di dalam apa? Di dalam mencerdikkan segala apa perhiasan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak untuk sambut Hari Raya. Kan? Saya dah beli dah baju raya. Saya dah beli dah. Siap baju raya. Saya tak sibuk lah nanti. Saya beli bila? Saya beli online. Online ya beli. Nanti orang duk sibuk nak pergi baju raya. Saya tak sibuk lah. Saya sibuk nak pergi sembahyang tarawih. Saya beli 6 lai baju raya. Masya Allah. 6 lai baju raya. Tenang.
beli baju raya. Design baru 3, design lama 3. Cukup lah. Kita pakai Lepas tu penuh almari. Lepas penuh almari tak tahu. Tak tahu lah nak pakai baju apa. Tak ada baju nak pakai. Kan? Selalunya macam tu lah kan. Okey. Itu yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Cuba tengok lagi. Ibnu Rajab kata apa? Ibnu Rajab kata apa? Berkaitan malam nisfu Sya'ban pada zaman dahulu para tabi'in daripada penduduk Asyam. Penduduk Asyam ni maksudnya apa? Penduduk Syria. Penduduk Syria, Jordan, Palestin, mana ni? Syria, Jordan, Palestin, Lebanon. Itulah. Itu penduduk Syam. Penduduk Syam ni dia kata apa? Seperti Khalid bin Ma'dan, Makhul Luqman bin Amir dan beberapa para tabi'in yang lain memuliakan malam tersebut dan mereka bersungguh-sungguh beribadah pada malam tersebut. Jadi maknanya malam nisfu Sya'ban, malam bersungguh-sungguh untuk kita beribadah. Poin yang ketiga pagi ini, malam nisfu Sya'ban, malam yang sepatutnya kita bersungguh-sungguh ibadah. Daripada malam-malam yang lain kita tak bersungguh-sungguh. Malam ni baru kena sungguh-sungguh. Kalau baca Quran sungguh-sungguh. Jangan baca 5 ayat je. Alif Lam Mim Zalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudal lil Muttaqin Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sampai habis bawah tu. Wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah dah banyak baca malam ni. Banyak apa? Fatihah sebelah muka. Yang ni sebelah muka. 2 muka dia kata. Banyak lah tu. Sebelum ni bermuka-muka. Jadi baca lagi banyak sikit. Banyak sikit. Nak ambil barakah malam nisfu Sya'ban. Lebih sikit. Malam ni baca 1 juzuk. Masya Allah. Berbuih mulut tu baca. Wallazina yu'minu. Termasuk Jawa dia lagi. Wallazina yu'minu. Lagi hawa lagi kan. Allahu Akbar. Okey, itu pandangan Ibnu Rajab. Maknanya malam yang bersungguh-sungguh kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendapat ulama berkaitan solat al-ghaib. Ada solat Dia kata apa? Solat al-ghaib adalah solat sunat yang dilakukan pada awal malam dalam bulan Rajab sebanyak 12 rakaat. Ni solat ghaib, tapi tak payah buat lah kita sebab banyak sangat. Dan juga dilakukan pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 100 rakaat. Tu dia. Yang ini jangan buat. Jangan buat ini. Bahaya. Selain itu, solat ini dilakukan antara waktu Maghrib dan Isyak. Antara dalil yang digunakan bagi menyatakan kewujudan solat ini adalah dikatakan oleh baginda Nabi SAW. Cuba tengok. Nabi kata apa? Ya Ali, man salla mi'ata raka'atan laylatan nisfu Sya'ban, yaqra' fi kulli raka'atin bi Fatihatil Kitab wa qul huwallahu ahad 10 marat illa qadallahu lahu kulla hajah. Dia. Nabi kata apa? Wahai Ali. Ali ni siapa? Bukan Ali Baba. Ini Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Barang siapa yang solat 100 rakaat pada malam nisfu Sya'ban, lalu dia membaca setiap rakaat itu surah Al-Fatihah dan surah Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali, pasti Allah Ta'ala akan memakbulkan setiap hajatnya. Tu dia. 100 rakaat, babe. Macam ni. Kalau Ustaz, 8 rakaat tarawih pun lutut longgar. 100 rakaat lagi tak ada. Masya Allah. Tapi itu sandaran daripada hadis Nabi. Tetapi dia kata apa? Cuba tengok. Hadis ni betul tak betul? Hadis ni dia kata apa? Hadis ini adalah palsu. Sebagaimana dihukum oleh Imam Syaukani dan Imam Ibnu Al-Jawzi dan ramai leka dengan ahli hadis. Dan itu Imam Qayyim menyatakan bahawa antara hadis-hadis palsu adalah hadis berkaitan solat pada malam nisfu Sya'ban. Maknanya malam nisfu Sya'ban tidak ada hadis yang menceritakan solat. Tidak ada hadis. Dia kata itu hadis palsu. Tetapi yang dikatakan, perbanyakkan istighfar, perbanyakkan minta ampun, perbanyakkan berdoa. Macam tu. Perbanyakkan ibadah. Kalau nak sembahyang sunat boleh Ustaz? Boleh. Tapi jangan kata solat sunat ni ada daripada sandaran Nabi. Tak. Nak sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat taubat, sembahyang sunat awabin, sembahyang sunat tahiyatul masjid, sembahyang sunat wuduk, sembahyang sunat hajat. Boleh, tak ada masalah.
Tapi jangan sembahyang sunat seperti 100 rakaat. Itu hadis palsu. Wallahu ta'ala. Apa kata Imam An-Nawawi? Solat sunat yang dikenali dengan solat al-ghaib adalah solat sunat yang dilakukan pada awal malam, bulan Rejab dan sebanyak 2 rakaat. Antara waktu maghrib dan isyak. Dan juga solat pada malam nisfu Sya'ban sebanyak 1 rakaat. Kedua-dua solat ini adalah bid'ah yang mungkar. Imam Nawawi kata jangan buat. Ini bid'ah mungkar. Maksudnya bid'ah yang berdosa. Jadi amalan apa yang digalakkan oleh jumhur ulama? Cuba tengok. Islam tidak meletakkan sesuatu amalan khusus yang mungkin boleh dinisbahkan kepada Nabi SAW sebagai sunnah untuk diamalkan pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi dalam masa yang sama, kita hendaklah mengambil peluang dengan kelebihan yang ada pada malam tersebut dengan beramal sebanyak-banyaknya sama ada membaca Quran. Boleh baca Quran. Kita cari sendiri kita punya keselesaan. Kita kata malam ni aku nak baca Quran je. Daripada maghrib sampai isyak aku nak baca Quran je. Baca. Kita baca. Rupa-rupanya 1 juzuk. Kalau siapa dia baca daripada maghrib sampai isyak, mesti masuk 1 juzuk. Maknanya mesti mencapai 1 juzuk. Bukan juzuk yang pertama, maksudnya mencapai 1 juzuk bacaan dia. Sebab 30 minit dah 1 juzuk. 30 minit sampai 35 minit sampai 40 minit, itu bacaan biasa yang boleh mencapai 1 juzuk. Jadi orang yang baca Quran, kalau dia fokus pada Quran, dia akan capai 1 juzuk. Macam tu. Tapi kalau yang fokus apa? Fokus nak duduk dalam majlis ilmu je. Tak apa, silakan. Ada lagi yang fokus, dia kata, Ustaz kami nak fokus, kami nak selawat je. Silakan. Ustaz kami nak fokus, kami nak duduk dalam, kami nak berzikir je Ustaz. Silakan. Kami nak fokus, kami nak solat je Ustaz. Silakan. Ikutlah atas keselesaan kita masing-masing. Allah nak tengok usaha kita. Allah nak tengok apa yang kita buat. Allah nak tengok apa yang kita gadai. Allah nak tengok apa yang kita korbankan. Allah nak tengok apa yang kita buat kepada dia. Allah nak tengok kita yang tu je. Buatlah apa-apa pun. Jangan bila orang buat sesuatu benda kita nak marah orang. Kita apa kau buat yang tu? Aku buat macam ni. Kenapa kau tak buat macam aku? Tak payahlah nak bagi orang sama macam kita. Orang pun ada hal dia sendiri. Dia nak apa yang dia suka. Biarlah kat dia. Kau ni tak baik lah buat macam tu. Yang tu biasanya amalan. Kau buat macam aku lebih tinggi lagi amalan. Tak payah. Atas kesukaan dia. Atas keselesaan dia. Jangan paksa dia ikut macam kita. Kalau kita nak ikut, cuba tengok Imam Malik. Imam Malik kata apa? Bila ditanya kepada dia bagaimana persiapan engkau nak bertemu dengan malam Lailatul Qadar, wahai Imam Malik. Imam Malik kata apa? Aku menjadikan setiap malam dalam bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Ambil kau. Full stop. Jadi maknanya Imam Malik kata apa? Aku jadikan sepanjang malam Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Maknanya amalan dia memang power. Dia tak ada beza-beza. Kita macam-macam. Ustaz, malam Lailatul Qadar ni selalunya bila Ustaz? Ustaz tu pun kata, Taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Ustaz tu kata, berebut-rebutlah pada 10 malam yang terakhir. Oh, apa dia Ustaz? 10 malam yang terakhir. Oh, 10 malam yang terakhir je malam Lailatul Qadar. So 20 malam lagi kita tinggal ya Ustaz ya? Oh, tinggal. 20 malam lagi dia tinggal. Sebab Ustaz tu kata 10 malam yang terakhir je. Rugi tak kita? Rugi lah. Rugi, serugi-ruginya, namun apakah daya. Jadi rugilah kita. Tu pun 10 malam yang terakhir tu dia tanya lagi. Ustaz, antara 10 malam yang terakhir ni selalu Lailatul Qadar bila? Ustaz tu pun kata selalu malam ganjil. Malam ganjil tu malam apa Ustaz? Malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Oh, 5 hari je. Nampak? Diskaun dah. Diskaun lagi 5 hari. Nampak? Habis 25 malam. 25 malam dah habis. Tinggal 5 hari. Dia pergi bisik balik ke Ustaz. Tapi bisik ni lain macam sikit. Ustaz, boleh malam ni selalu malam aku. Jangan malam tu. Selalu berlaku bila. Ustaz tu pun cakap dekat dia, selalu malam Lailatul Qadar ni malam 23, malam 25, malam 27. Okey Ustaz, 3 hari saja Ustaz. 3 hari. Daripada 30 tu, 3 hari je, 3 malam saja. Lepas tu dia pergi buat apa? Dia cekok Ustaz ni.
Ustaz, hang cakap elok-elok. Antara 3 malam ni, mana satu malam yang ada malam tu kata mengikut pendapat hang? Ustaz tu kata, pada pendapat saya kalau berlaku Ramadan pada hari Isnin, mesti hari Rabu. Baik Ustaz, hari Rabu je. So semalam saja dia dapat. Kuasa betul. Memang berpegang dengan mazhab Malasi. Memang pemalas. Wal haru, wal biru, wal kalam, wal kalibut, wal mangkuk, wal hayun. Itu dia. So janganlah jadi macam tu. Sampai macam tu sekali nak diskaunnya. Kan? Tak syok lah macam tu. Kan? Okey. Jadi maknanya mengikut amalan kita masing-masing. Mengikut amalan kita. Kemudian dia kata apa? Kita hendaklah mengambil peluang dengan kelebihan yang ada pada malam tersebut dengan beramal sebanyak-banyaknya, sama ada membaca Quran, solat sunat, berzikir dan lain-lain lagi. Walau bagaimanapun kesemua amalan ini tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi. Sebab ini bukan, Nabi tak buat benda ni. Cuma Nabi dia perbanyakkan ibadah. Ibadah apa? Terpulang. Nak buat ibadah apa? Macam tu. Oleh bagaimanapun kesemua amalan ini tidak boleh dinisbahkan kepada Nabi SAW sebagai sunnah yang mesti dibuat dalam bentuk tuntutan. Kerana kesemua amalan ini adalah bersifat umum. Oleh itu, sekali lagi kami nyatakan bahawa tiada amalan khusus yang sabit daripada Nabi SAW berkaitan malam nisfu Sya'ban. Jadi maknanya apa? Maknanya bebas nak melakukan amal ibadah apa mengikut keselesaan dan keserasian kita di dalam beramal soleh kepada Allah di dalam malam nisfu Sya'ban. Dapat yang tahu yang tu clear kan. Jadi kita boleh baca Quran, kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita boleh berzikir, kita boleh solat, kita boleh sedekah, kita boleh infak, kita boleh duduk dalam JNI dengan kuliah online, kita boleh pergi ke mana? Ke masjid, kita boleh pergi bersilaturahim, kita boleh pergi rumah adik-beradik kita, minta ampun, minta maaf kan. Jadi bebas nak buat amalan apa, tetapi semuanya ibadah. Mesti semuanya ibadah. Jangan semuanya berdebah. Jadi maknanya semuanya mesti jadi ibadah. Ibadah. Barulah kita dikategorikan orang yang diampuni dosa oleh Allah di malam nisfu Sya'ban. Wallahu ta'ala alam. Habis. Cukup lah. Takat tu kita cerita kan. Habislah. Jadi saya nak buka soalan 5 minit. Kalau ada soalan, silakan. Soalan yang pertama. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya nak tanya Ustaz macam ni cerita dia Ustaz. Cerita apa? Kita ada sahabat. Sahabat tu selalu WhatsApp kat kita tentang politik yang tak elok. Jadi kadang-kadang dia cakap tak betul, kita nasihat dia. Kita kata kat dia, benda ni tak betul, jangan cakap macam ni. Lepas tu dia marah kita. Dia WhatsApp kita balik, dia marah kita, dia kata kita munafik lah apa dah. Jadi kita macam nak marah, so kita block dia. Niat kita block bukan apa, tak mau berpanjangan. Nanti dah reda, kita buka balik. Bukan kita nak putus silaturahim. Cuma kita tak nak berpanjangan. Tak mau gaduh-gaduh. Boleh ke Ustaz kalau kita buat begitu? Adakah itu makna putus silaturahim? Terima kasih Ustaz. Okey, putus silaturahim ni bermaksud, yang ni bukan bermaksud putus silaturahim. Daripada sudut gaya cerita makcik ni, ini berjaga-jaga daripada melibatkan diri kepada kebinasaan di dalam tutur kata kita supaya kita tidak berbalah-balah dan bermaki-makian dengan dia. Jadi kita nak mengelakkan daripada diri kita tersebut, maka kita berhati-hati. Lalu kita di dalam berjaga-jaga dan di dalam bersiap sedia untuk kita mengelak diri kita daripada terjebak di dalam apa yang dia buat kepada kita. Kita tak nak bergaduh dengan dia. Jadi kita tarik diri daripada nak meneruskan cakap berbalah-balah dengan dia. Jadi kita selamatkan diri kita. Dalam masa yang sama, kita selamatkan dia untuk dia berterusan di dalam bertelagah dengan kita. Itu bagus. Tak ada masalah. Okey, teruskan. Tetapi bila dah habis reda nanti, kembali balik. Kau buat apa? Masak apa? Tanya baliklah khabar kan. Tapi janganlah tak tanya khabar. Hari raya baru bermaaf-maafan. Kan? Lama sangat. Nanti kalau mati macam mana? Okey, pergi fikirkan. Soalan yang kedua. Tak ada. Alhamdulillah. Ada? Assalamualaikum Ustaz.
Salam. Saat ni Ustaz kata kita ngaji antara masa 40 minit satu juzuk tu. Kita baca tu ikut makhraj tu dengan nada pendek dia. Boleh tak apa cepat. Maksudnya kalau mak lazim, apa tu? Allahu Akbar. Mak Jaiz. Majak air dengan mak wajib tu kita pendek buat 2-4 gitu ke? Boleh lah dia nak. Boleh juga. Tetapi kalau baca biasa pun baca mak Jaiz, mak wajib 4 harakat tak ada masalah. Dia yang pastinya lancar baca. InsyaAllah dalam masa 40 minit tu akan sampai 1 juzuk insyaAllah. Maksudnya kelancaran kita baca itu tak kisahlah tajwid macam mana pun, panjang mat macam mana pun, insyaAllah dia akan sampai juga 30 hatta 40 minit insyaAllah akan sampai 1 juzuk. Okay. Iyalah biasa cakap begitu tapi makrak kesebutan kita betul lah, cuma harakat tak adilah. Tak apa, kita niat pendekkan sikit dia. Masuk baca. Betul. Terima kasih Ustaz. Sama. Soalan yang ketiga. Puan Hasna, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Kita kalau kita nak baca Quran tu, semestinya kita kena habiskan 30 juzuk ataupun kita baca berkala tapi sikit-sikit ikut mahraj. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Okey. Ini orang panggil apa? Kaedah ataupun taratib fi qiraah. Iaitu pembacaan kita di dalam Al-Quran. Ada yang kata apa? Bolehkah Ustaz kita baca kita mana-mana suka saja. Kita surah ni, lepas tu besok kita baca surah lain, lepas tu lusa kita baca awal balik, lepas tu kita baca surah hujung, lepas tu kita rasa sedap sikit kita baca Ar-Rahman. Kita tak baca berlanjutan mengikut susunan surah-surah yang sepatut dibaca di dalam Al-Quran. Itu mana bagus? Mana bagus? Yang bagusnya baca Quran. Yang bagusnya baca Quran. Nak baca surah apa pun bacalah. Tetapi yang paling bagus Quran ni kalau kita baca Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal, At-Taubah, Yunus. Kita baca semua ni, dia akan rasa asyik. Asyik terus. Asyik terus. Dia akan rasa asyik, seronok, dia rasa lazat. Dia rasa macam nak baca lagi nak baca lagi. Dia akan rasa dia panggil apa? Dia akan rasa syauq. Dia akan rasa keseronokan di dalam membaca Quran. Tetapi kalau kita baca surah ni, besok baca surah ni, baca surah ni tak ikut susunan, dia akan rasa sedap juga. Dia rasa sedap hati, bahkan dia rasa sesuka hati dia je nak baca. Suka hati dia. Jadi dia boleh nak baca surah apa pun tak ada masalah. Jadi tak ada masalah, boleh baca atas pilihan kita. Tetapi yang lagi bagus, konsisten di dalam susunan surah tersebut. Itu lebih bagus susunannya. Allah Ta'ala. Terima kasih. Sebentar sikit nak tanya. Saat ni Ustaz kata konsisten. Dia cakap niat sejujur sehari lah ni dalam sahabat ni. Jadi kemarin kita sibuk pergi kenduri. Tertinggal lah kemarin juzuk 13. Baca hari ni capur dengan juzuk 14 boleh gitu. Boleh? Kemarin tu kita tertinggal terbaca hari ni lah. Boleh? Sebab kita niat untuk sujud sehari. Boleh? Kita niat kodoh ke dia? Niat hati kita. Niat hati. Okey, tak apa. Ni nak baca Fani yang kemarin. Okey. Baik. InsyaAllah. Boleh tanya lagi Ustaz? Last. Ni Ustaz, saya nak tanya, kan kita disuruh macam kita berdoa di dalam waktu sujud ataupun waktu sebelum bagi salam. Jadi kan saya nak tanya, bila kita membaca doa tu, kalau kita dalam sembahyang, kita bila membaca tu kita kena dengar dekat telinga kita kan, sikit-sikit kan. Tapi bila kita berdoa tu, adakah kita dalam hati
ataupun kita macam bila waktu sembahyang kita kena doa dalam bahasa Arab. Jadi adakah bila kita baca doa tu sama juga seperti kita dengar-dengar sikit-sikit ada dekat telinga kita ke ataupun tak boleh ke ataupun dalam hati ke? Okey, berkenaan dengan doa dalam solat. Doa dalam solat, kalau kita nak lafazkan pada lidah kita, mesti dalam bahasa Arab. Kecuali di dalam ketika mana kita sujud, kita nak berdoa, mesti dalam hati. Kalau doa itu adalah doa selain daripada bahasa Arab. Kalau doa selain daripada bahasa Arab, dalam hati. Cakap dalam hati apa, nak doa apa, nak niat apa, nak minta apa. Semuanya di dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Jawa, dalam bahasa Jepun, dalam bahasa Kanada, dalam bahasa Australia. Bacalah di dalam hati. Tetapi kalau boleh mampu cakap bahasa Arab, doa dalam bahasa Arab. Itu lebih afdal, itu yang lebih baik. Di dalam solat ketika mana kita berdoa. Nak cakap dalam bahasa Arab pula, adakah sama seperti mana kita sampai ke dengar ke telinga kita? Ya. Sampai dengar ke telinga kita. Jangan sampai dengar ke telinga orang. Jangan sampai terdengar ke telinga tu imam lagi teruk. Biar sekadar jadi dalam keadaan kita dengar kita saja. Tak perlu dengar ke orang. Baca doa kita sudah. Allahumma ja'alna wa auladana minan najihin wal faizin wal awwalin wal alin fi kulli imtihan fi dunia wal akhirah. Oh, dia doa anak dia berjaya. Macam tu. Jadi maknanya doa biar untuk kita yang mendengar saja, tak perlu sampai ke telinga orang. Okey, itu saja. Terima kasih Ustaz. Maksudnya dah kita baca, tahu Ustaz. Maksud dah baca doa saat ni, makuk Jawi. Lepas tu kita pun nak sampai lagi, kita baca maksud dia pula. Boleh lah. Macam mana? Bumi pula. Saat ni doa saat ni kan, maknanya kita baca ke Jawi dulu ke, bahasa Arab dulu. Pada habis tu kita nak sampai lagi yang maksud kita nak tu, kita baca ke maksud doa tadi. Baca ku hati pula. Boleh tak ada masalah. Dalam hati tak boleh sebut dengan mulut lah. Tak boleh. Kalau dalam bahasa selain pada Arab, kena dalam hati. Tak boleh dalam mulut. Kalau di mulut, batal semayang. Oh gitu. Maknanya dah kita baca tadi habis kan, kita pun nak tahu maksud sana dalam hati kita ada baca kan. Dalam hati. Okey. Baik Ustaz. Okey. Ada yang tanya tadi, amalan baca 3 Yasin dengan doa-doa yang berkenaan sahih ke Ustaz? Tadi kita dah sebut dah. Sebab apa baca Yasin 3 kali itu? Sebab nak mengisi masa 40 minit yang ada berbaki di antara Maghrib dan Isyak itu, ulama-ulama yang buat pengisian tersebut supaya masa itu fit dengan 40 minit itu bersamaan dengan 3 Yasin yang dibaca. Kalau tak nak baca 3 Yasin, terpulang baca surah Al-Kahfi. Kalau tak nak baca Yasin, terpulang bacalah surah apa-apa. Jadi maknanya tak dikhususkan pun oleh Nabi SAW. Bahkan tidak ada amalan yang dikhususkan oleh Nabi SAW. Bahkan yang dikhususkan adalah amalan-amalan ibadah yang dimanfaatkan di antara Maghrib dan Isyak itu untuk diamalkan, untuk diibadahkan, untuk dipraktiskan di sepanjang malam nisfu Syaban. Wallahu ta'ala. Okey, itu saja pada pagi ini yang boleh saya kongsikan. Terima kasih kepada JNI yang sudi menjemput saya, Puan Rosniati Mansor yang hebat. Terima kasih atas jemputan. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Mari kita baca doa, kemudian kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wahai Allah ya Tuhan kami, di pagi yang penuh dengan keberkatan ini, apalah kiranya anugerahkan kami kesihatan yang baik, keafiatan yang berterusan, kesembuhan daripada segala penyakit, dikurniakan keberkatan dalam bulan Sya'ban ini kepada kami, disampaikan umur kami untuk bertemu dengan bulan Ramadan pada tahun ini, dan dijadikan Ramadan kali ini buat kami Ramadan yang paling berkualiti dan paling bermakna di dalam sejarah hidup kami beribadah kepadamu, wahai Allah. Bahkan dijadikan kami hamba-hambamu yang bertakwa, hamba-hambamu yang soleh dan wal mursaleh. Mudah-mudahan kami jadi manusia yang senantiasa di dalam jagaanmu dan di dalam peliharaanmu, wahai Allah. Wahai Allah ya Tuhan kami, rezekikan kami untuk bertaubat sebelum tibanya ajal kepada kami. Rezekikan kami untuk mendapat husnul khatimah di akhir hayat kami nanti, wahai Allah. Rezekikan kami juga, wahai Allah, agar diizinkan kami menyebut kalimah-Mu la ilaha illallah sebelum nyawa kami berpisah daripada jasad kami ini, wahai Allah. Dan direzekikan kami untuk dibebaskan kami daripada kesengsaraan dan azab di alam kubur dan di alam mahsyar-Mu nanti, dan dimasukkan kami ke dalam syurga-Mu
tanpa dihisap segala amalan kami, wahai Allah. Wahai Allah, kurniakanlah rezeki dan kekayaan kepada hamba-hambamu yang menyumbang dan menginfakkan wang ringgitnya kepada tabung GNI ini khususnya. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberkati dan dimurahkan rezeki oleh-Mu, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirnya, wahai Allah, anak-anak kami yang sedang menduduki peperiksaan SPM ketika ini, diberikan kejayaan kepada mereka, anugerahkan kejayaan kepada mereka, anugerahkanlah A keseluruhan subjek yang diambil oleh mereka. Mudah-mudahan diberkati perjuangan mereka dan kesungguhan mereka di dalam menjawab soalan dan bermujahadah di dalam sepanjang peperiksaan SPM berlangsung ini, wahai Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.